Kami dalam Selamat Pagi Malaysia bagi edisi Tahun Baharu 2023. Pastinya kita nak berbicara berkenaan kuasa pengguna, alternatif pengguna dalam mendepani cabaran ekonomi bagi tahun 2023 ini. Ya, betul. Jadi kita bersama dengan dua orang tetamu pada waktu ini untuk kita berkongsi berlanjut lagi tentang bagaimana untuk kita cari alternatif dalam kita menjadi seorang pengguna yang lebih baik untuk tahun ini dan juga merancang kewangan kita dengan lebih cemerlang. InsyaAllah kita bersama-sama kita dengarkan untuk kita bersama-sama manfaatkan seketika nanti. Kita bersama dengan dua orang tamu iaitu Encik Raja Muhammad Hafiz, Fasilitator Kewangan, dan juga Encik Muhammad Hasrul Syafiq Muhammad Ismail, Fasilitator Kewangan. Assalamualaikum, selamat tahun baru. Waalaikumsalam, selamat tahun baru. Okey, mungkin untuk permulaan ni boleh kongsikan kepada penonton. Hari ini 1 Januari. Betul. Jadi bagaimana gambaran untuk ekonomi negara dan juga dunia bagi tahun 2023 ini? Okey, so untuk ekonomi 2023 dijangka akan kembali pulih dalam keadaan dalam tempoh 1 tahun ni. Cuma kita akan bergantung juga kepada ekonomi dunia, which is negara-negara besar punya pengeluar untuk macam mana nak menguruskan tentang kewangan, bagaimana nak bagi ekonomi itu makin stabil. So macam negara macam kita ni still follow pada negara-negara besar punya kuasa untuk mengekalkan ekonomi, dan kita juga Malaysia patut elakkan supaya tidak terjatuh dalam kadar inflasi yang sangat tinggi lah. Itu yang sebenarnya boleh kita lakukan. Okey, jadi kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu kita kena tambah ilmu kita berkaitan dengan apa yang berlaku dalam keadaan ekonomi dunia. Yang mana seperti mana dijangkakan tahun ini akan lebih teruk berbanding tahun-tahun sebelum ini. Kita boleh kongsi terlebih dahulu tentang aspek kemelesetan terlebih dahulu supaya kita lebih faham. Kita boleh kongsi lebih lanjut. Ya. Dari segi kemelesetan ni, kalau kita tengok daripada dunia sejak daripada COVID, banyak benda yang harga barang naik, ramai orang hilang pekerjaan. Tapi of course sekarang ni seperti yang kita tengok, COVID pun dah kita dah boleh adaptasi kehidupan harian kita dengan COVID dan sebagainya. And of course things benda-benda akan jadi lebih baik lah selepas ini. Itu apa yang kita harapkan. And dari segi kita tengok dari segi government sendiri banyak membantu, banyak fikirkan tentang rakyat, macam mana kita nak tangani kos harga hidup. Itu adalah paling penting lah. Dan kalau kita ambil iktibar pengajaran daripada apa yang berlaku sepanjang tahun 2020, 2021, 2022, kita lihat cabaran pandemik COVID-19 itu cukup jelas bagaimana dia memberi impak dan juga dampak kepada ekonomi dan juga sosial masyarakat di luar sana. Jadi bagaimana kita memberikan gambaran kepada masyarakat di luar sana untuk kemelesetan ekonominya dari segi cabarannya, kesannya kepada masyarakat sekiranya ia berlaku? Sekiranya kemelesetan ekonomi berlaku, of course kita akan nampak ramai orang akan hilang pekerjaan. Nombor satu, hilang pekerjaan. Nombor dua, harga barang-barang semua akan tinggi, and ramai akan hidup susah. Kita sebagai rakyat, tanggungjawab kita adalah kita kena fikir long term. Kita kena fikir dalam jangka masa yang panjang. Jangka masa panjang maksudnya kita kena tengok, ambil inisiatif-inisiatif yang kita perlu lakukan, step-step ataupun alternatif yang step yang kita boleh buat untuk supaya kita tidak terjatuh dan kita tak terikut dengan kemelesetan ekonomi itu sendiri. Jadi some points ialah kita kena cari alternatif sendiri untuk buat supaya tidak terjerumuslah dalam masalah itu. Okey, dalam kita mencari alternatif, kita harus tahu juga rencana dalam situasi semasa di mana tahun ini saja dijangkakan 2 kali kenaikan OPR. Semua pun dah rasa macam sesak dan semput juga. Okey, kesan peningkatan OPR ini kepada kita supaya kita lebih bersedia, kita harus bersedia dengan apa jua yang akan berlaku. So kalau nak dikatakan peningkatan OPR, mungkin kita rasa benda tu macam satu tindakan yang negatif oleh kerajaan sebenarnya. Tetapi hakikatnya sebenarnya kenaikan OPR itu sendiri adalah untuk mengelakkan KDNK negara itu sendiri ratusannya jatuh lebih teruk. Dan bila jatuh teruk, kesannya paling teruk adalah inflasi lah sebenarnya. So sebenarnya kenaikan OPR untuk buat masa sekarang ni adalah untuk jadikan dia kembali normal sebelum zaman pandemik tu lagi. So nampak macam beria-ia kerajaan menaikkan dalam tempoh 1 tahun sampai 2-3 kali, tapi sebenarnya itu adalah untuk nak mengelakkan sebenarnya kadar inflasi itu lebih tinggi daripada rakyat Malaysia itu sendiri. So kita nak elakkan benda tu, kerajaan sebenarnya nak mengelakkan benda tu berlaku bila
kadar inflasi itu naik, sebenarnya dia akan menaikkan lagi kos harga hidup dan akan menyusahkan rakyat tu sendiri sebenarnya. So dia nak jadikan OPR tu kembali normal sebelum pandemik, dan dia akan bila OPR tu kembali normal dan KDNK Malaysia tu akan kekal supaya tidak menurun sebenarnya. Okay. Itu kalau kita melihat di sudut atas positif. Tapi bagi rakyat Malaysia marhain bila nampak OPR naik itu macam tak boleh jadi ni. Sebab yang terkesan adalah kewangan individu tu sendiri. Jadi kesan kepada itu dan yang paling penting adalah macam mana mereka perlu mendepani situasi ini supaya kita akan kembali seperti mana sebelum pandemik COVID-19. Maknanya kena bertahan lah kan. Okay? Jadi kesan pada kewangan individu. Kesan dia mungkin akan terasa daripada segi bayaran bulanan komitmen dengan institusi kewangan itu tersebut. Cuma apa yang patut sekarang rakyat Malaysia buat adalah mengurangkan kos yang patut kita boleh elakkan sebenarnya. Mana yang benda yang tak perlu kita teruskan, kita jangan teruskan. Yang mana yang perlu kita teruskan, kita teruskan. Cuma kalau boleh elakkan perbelanjaan yang melebihi had daripada segi pendapatan sekarang. So rakyat sendiri pun dah sedia maklum yang mana mungkin ekonomi akan jatuh. So diorang patut dah boleh mengawal sendiri macam mana diorang nak kawal supaya macam tadi Tuan Nasrul cakap tak terjumus dalam kadar kemelesetan tersebut. Diorang kena kawal sendiri macam mana nak mengawal daripada segi pendapatan individu tersebut, pendapatan keluarga untuk supaya tidak melebihi had pendapatan yang sedia ada sebenarnya. Antara yang ditekankan adalah mengawal perbelanjaan ke diri kita dan juga termasuk perbelanjaan keluarga. Betul. Mungkin ada lagi alternatif-alternatif lain yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat, oleh rakyat, pengguna di luar sana untuk mereka memperkasakan ekonomi mereka supaya ketahanan itu kekal stabil sepanjang tahun 2023 dan juga tahun yang mendatang. Alternatif lain yang rakyat, kita sebagai rakyat lah, yang kita boleh buat untuk kita tak terjatuh dalam masalah macam tu. Nombor satu ialah kita kena tahu kedudukan kewangan kita. Berapa income kita, berapa kita yang kita punya monthly expenses, perbelanjaan bulanan kita. Nombor dua yang kita boleh dapat, alternatif yang kita boleh buat adalah kita boleh cari pendapatan sampingan. Sekarang dah banyak kan orang buat affiliate online dan sebagainya di social media kan. So itu nombor dua lah, kita boleh cari pendapatan sampingan, side income. Nombor tiga ialah kita boleh spend, kita boleh berbelanja dengan berhemat. Maksudnya kalau contohnya waktu-waktu tertentu kita tahu ada promotion, ada promosi dari certain kedai kan. So kita spend waktu dia promotion. Dan kita kena juga cari beberapa pilihan. Contohnya kalau kita tengok online lagi murah, then kita beli dekat online. Kalau kita rasa kedai yang ni murah, then kita beli dekat sana. Kita kena bijak untuk dalam berbelanja lah. Dalam soal bijak berbelanja ni pun memerlukan kerjasama dan juga logik daripada kita semua. Contohlah kalau barang tu mahal, kalau sekiranya kita ni bersatu padu, mana kita cuba untuk tidak menggunakan barang tersebut, pasti secara tak langsung lama kelamaan harga tu akan turun sebab dah tak ada demand dekat situ kan. Jadi kita kena jadi pengguna yang bijak untuk tahun ni juga merupakan satu azam yang perlu kita letakkan dalam diri kita. Okey, cuma satu perkara lah, kita tengok pattern rakyat Malaysia ni, tambahan sikit rakyat Malaysia ni kalau dia kata macam susahnya, macam mana ni pening kepala, tak boleh nak urus kewangan, duit tak ada, bank kosong. Tapi bila kita cerita pasal percutian, kita pasal shopping berbelah waktu sale, wow, meriah. Jadi sampai orang tertanya, wah, dia kata, wah, mewah juga rakyat Malaysia ni Sebenar-benarnya semua ni macam ada simpanan tepi ke, ataupun you bukan satu perkara yang menjadi satu lumrah bagi kita manusia biasa kan, yang macam dia ada hiburan dia tersendiri, belanja, tak ada duit macam mana pun, itu merupakan satu terapi untuk mereka. Pandangan, silakan. Kalau ikutkan percutian tu sebenarnya patut pada saya sendirilah, sebab itu cara untuk kita healing proses, nak release tension selepas menghadap dunia-dunia yang sekarang ni dengan pendapatan. Cuma cara percutian tu adalah bergantung kepada pendapatan tersebut. Kalau percutian melebihi had yang dia ada pun, dia akan jadi satu masalah untuk dia bila di kemudian hari bila dia balik bercuti. So sebenarnya percutian tu adalah bergantung kepada pendapatan dia untuk menguruskan selepas balik daripada bercuti. So kalau tanya saya, percutian tu sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Percutian ke nak beli barang untuk diri sendiri ke, reward diri, self reward. Tapi kena berpada-pada lah, janganlah tinggi sangat nak. Sebenarnya itu masalah kita, masalah rakyat kita sebenarnya. Berbelanja tu lebih daripada kemampuan tu sendiri.
yang mana kemudian hari yang sakit tu adalah diri sendiri juga sebenarnya. Okey. Macam mana kita nak tahu lebih tu? Maksudnya kita macam kita dah ada bajet. Okey, kita kalau dulu kata bila kita kena simpan sekurang-kurangnya 10% dulu punya formula kan. Betul. Sebab tu kena simpan dalam akaun. Tapi zaman sekarang ni susah nak dapat 5% tu macam masya-Allah kan. Tapi kena ada sedikit untuk kita. Berapa banyak sebenarnya jumlah yang perlu kita peruntukkan ataupun simpanan yang perlu kita ada, tabungan yang kita ada bermula dari sekarang ni supaya mungkin kita target setengah tahun kita dah dapat pergi bercuti dan beli barang yang kita nak. Mungkin boleh kita berikan panduan juga seperti itu. Kalau nak cerita pasal saving, tak semua rakyat Malaysia mampu untuk buat saving. Betul. Cuma perkara yang paling penting bila dapat gaji, kebiasaannya lepaskan dulu segala komitmen yang ada. Okey. Pastikan balance tu cukup untuk kecemasan ataupun standby kalau jadi apa-apa sebenarnya. So senang cakap, segala pendapatan yang ada, lebihkan segala komitmen yang sedia ada yang tiap-tiap bulan perlu komit. Balance tu nak saving berapa sebenarnya terpulang. Sebenarnya kadang-kadang benda tu tak boleh nak jangka. Cuma pastikan segala komitmen tu lepas dulu. Lepas tu yang balance tu baru fikir nak buat apa sebenarnya. Okey, Encik Asrul senyum je daripada tadi apa yang disampaikan Encik Raja tadi adalah untuk kita lepaskan komitmen kita dahulu. Tapi ada jugalah di luar sana yang kata bila dapat gaji hari ini, bila bayar komitmen hari ini juga habis. Macam mana nak buat simpanan? Jadi mungkin ada tips titik awal bagaimana mereka untuk mengatur perancangan kewangan mereka yang lebih baik untuk tahun 2023 ini. Itu bukan perkara asing lah. Kadang-kadang berlaku juga pada kita sendiri kan. Hari ni masuk gaji, besok dah tak ada dah kan. Sebenarnya benda tu macam saya cakap tadi, dia sebenarnya kita kena tengok, kita kena tahu kita punya kedudukan kewangan. Sekiranya kita tengok income yang kita dapat adalah melebihi kurang daripada apa yang kita punya expenses, dan kita kena cari alternatif untuk kita generate, untuk kita cari pendapatan luar. Contohnya macam saya bagi tahu tadi lah, sekarang ni ramai orang yang buat part time, jadi rider dan sebagainya kan. So benda-benda yang macam ni kita kena orang kena fikir untuk buat benda tu. Sebab kalau kita lumrah manusia, biasanya kita akan lebih kepada komplain daripada cari solution kan. So kita sekarang ni tahun ni kita kena cari solution, dan kita kena carilah alternatif apa-apa yang boleh buat untuk tampung kita punya perbelanjaan. Tapi yang paling penting adalah bila gaji masuk, so kita kena always consider jangan terlebih berbelanja. Sebab bila kita berbelanja lebih, itulah hutang-hutang yang jahat tu dah akan datang. Contoh macam sekarang online kan ada yang boleh 3 kali bayar dan sebagainya kan. So next month kita tak tahu apa yang akan jadi dengan next month kan. So itu yang inilah kita kena jaga. Okey, itu kena bijak juga sebab yelah seperti yang disebut tadi macam beli dulu bayar kemudian. Betul. Tu memang orang kata ada istilah dengan izin tempting, dia macam seronok ni kan. Tapi tahun depan bulan depan dah nak kena bayar banyak daripada apa yang kita mampu sebenarnya. Okey, walaupun ada pilihan yang sedemikian dalam situasi semasa kita baru ini sebagaimana dikongsikan tadi, mana kita perlu ada cari alternatif. Cuma apa nasihat terbaik yang boleh kita berikan kepada mereka? Dia kata saya nak jadi rider, saya tak pandai memandu, saya nak buat masak-masak, tak pandai nak masak. Jadi dia nak cari alternatif dia tu kan, mana dia perlu mula dulu, dia punya starting point untuk mencari apa yang skill yang dia ada untuk dia gunakan. Okey, kalau nak tahu apa skill yang dia boleh ada, sebenarnya skill ni setiap orang tu berbeza-beza kan. Jadi kalau macam saya sendiri, saya akan buat benda yang saya tahu buat dan benda yang saya minat. Sebab kadang-kadang kita nak buat something tapi kita tak tahu nak buat ataupun kita tak ada minat, dan benda tu takkan jadi lama. Kita akan buat sekejap sebab kawan ajak. Macam ramai orang yang buat bisnes, kawan ajak. Tapi benda tu dia akan buang masa dia 2-3 bulan, lepas tu dia dah tak nak buat. Tapi kalau untuk in terms of ekonomi dan sebagainya, kalau macam saya lebih kepada kalau kawan-kawan tanya macam apa yang kena buat kan, first kali kita akan tengok apa dia punya kedudukan kewangan dia. Sekiranya dia ada benda yang kita boleh perbaiki, contohnya kita boleh buat a few macam pengurusan hutang ke, boleh satukan hutang untuk convert dia punya credit card menjadi fixed plan ke dan sebagainya, dan kita boleh buat benda tu. So indirectly, secara tak langsung
dia punya solution tu lebih cepat. So maksudnya tak perlu cari income lebih, tapi dia dah dapat kurangkan dia punya komitmen bulanan. Baik, itu antara tips-tips bermanfaat yang boleh kita laksanakan sempena tahun baru 2023 ini. Pastinya ramai dalam kalangan kita ni mempunyai azam untuk tahun baru ini untuk merancang kewangan yang lebih baik. Pastinya untuk mempunyai simpanan yang banyak, yang stabil untuk kita semua menepani segala cabaran ekonomi semasa. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Encik Raja Muhammad Hafiz dan juga Encik Muhammad Hasrul Syafiq Muhammad Ismail. Kedua-duanya merupakan fasilitator kewangan atas perkongsian pada pagi ini berkenaan alternatif pengguna dalam menangani kos sara hidup. Okey, salah satu daripada azam yang kita letakkan tadi itu bukan sahaja dari aspek kewangan, tetapi juga mencari idea bagaimana untuk kita melestarikan alam, dan salah pada cara dan alternatifnya adalah Car Free Morning yang digerakkan di Sarawak. Kita ada laporannya daripada Fazrul Hisham yang berada di Padang Merdeka pada waktu ini. Silakan.